Mula dari detik dan saat ini, marilah kita berjanji di dalam rumah Allah ini yang penuh berkah untuk mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, akur dengan dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, berusaha sedaya upaya meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyediakan bekalan kebajikan sebanyak-banyaknya, kerana kita semua akan melalui suatu perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang jauh, serta tidak akan pulang lagi ke dunia ini setelah kita dijemput kembali ke negeri abadi. Muslimin sidang Jumaat, tetamu Allah yang dihormati sekalian, kita semua pernah mendengar kisah si Tanggang, yang yaitu sebuah kisah populer di kalangan masyarakat Melayu yang mengisahkan kehidupan seorang pemuda miskin bernama Tanggang. Si Tanggang sangat cekap berniaga. Dia juga menjadi kaya raya dan dikenali oleh seluruh masyarakat, sehingga menjadi juragan dan menjadi orang yang terkenal di dalam negerinya. Dipendekkan cerita, ibu bapa yang telah lama merindui si Tanggang mendapat tahu pada suatu hari kapal dagang si Tanggang telah singgah di tempat kelahiran Tanggang. Maka setelah disiasat, didapati betul yang datang itu adalah Tanggang. Maka ibu bapanya telah membawa makanan kesukaan Tanggang. Di dalam cerita tersebut dinyatakan bahawa Tanggang malu mengakui bahawa ibu bapanya yang miskin itu yang membawa makanan, walaupun di dalam hatinya yakin bahawa itu adalah ibu bapanya dan keinginannya terhadap makanan tersebut. Tanggang telah mengeluarkan kata-kata kesat serta menyuruh kedua-dua orang tua itu pergi dalam keadaan hati yang hancur, kerana tidak diambil peduli oleh anaknya, dan kedua-dua orang tua itu telah mendoakan kemusnahan jika benar pemuda itu adalah Tanggang. Maka berlakulah di dalam cerita tersebut di mana kapal si Tanggang itu telah hancur dipukul angin dan badai yang kencang, hingga menyebabkan Tanggang jatuh. Ketika itu Tanggang merasa menyesal, namun penyesalan itu tiada berguna lagi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, persoalan apakah kisah Tanggang ini masih berlaku pada hari ini? Jawapannya tentulah tidak. Kisah ini berulang dan akan berulang sehinggalah hari kiamat, tetapi dalam bentuk si Tanggang yang moden, yaitu watak anak derhaka dan dalam versi moden. Antara ciri-ciri si Tanggang moden ialah terdapat anak-anak yang tidak merasa untuk menjenguk ibu bapa mereka di kampung dan langsung tidak menghubungi mereka dengan alasan selalu sibuk dengan kerja dan urusan keluarga sendiri. Lalu si anak membiarkan dan meninggalkan ibu bapa yang dalam keadaan usia yang lanjut dan lemah, bersendirian, hanya mengharapkan ihsan dan belas kasihan jiran, tetangga dan orang ramai. Selain itu, si Tanggang moden juga sanggup memaksa ibu bapa menukar nama harta yang telah seperti tanah kepada namanya, dan apabila proses selesai, ibu bapa tidak lagi dihiraukan, bahkan dihalau dan dibiarkan merempat menagih simpati orang ramai.
Terdapat juga anak-anak yang merhedik menengking kedua orang tua mereka semata-mata kerana ingin memohon sebuah motosikal, ingin memohon sebuah handphone. Mereka sanggup mengeluarkan kata-kata kesat kepada ibu bapa mereka. Si tangan moden juga apabila merajuk kerana tidak mendapat sesuatu daripada ibu bapa mereka, mereka akan melarikan diri, tidak bercakap dengan kedua-dua orang tua mereka, malah terus meninggalkan kedua-dua ibu bapa mereka. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan anak-anak menghormati dan sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapa, terutamanya apabila mereka telah melewati usia senja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dan sampai ke umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah kamu berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah kamu menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang bersopan santun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada hari Jumaat yang mulia ini khatib dengan rendah diri menyeru dan mengajak, terutamanya bagi yang masih lagi mempunyai ibu bapa atau salah seorang daripada mereka, agar kita merenung, berfikir dan bermuhasabah. Bilakah kali terakhir kita pulang menziarahi ibu bapa kita? Bilakah kali terakhir kita menghubungi ibu bapa kita? Bila pula kali terakhir kita menemani mereka membuat pemeriksaan kesihatan di klinik ataupun di hospital? Atau berapa kerapkah kita luangkan masa untuk bersama mereka? Berapa kalikah kita menyediakan air kesukaan mereka? Berapa kalikah kita menyediakan makanan untuk mereka? Ingatlah sidang hadirin sekalian, bukan wang ringgit yang mereka minta, tetapi hanya dahagakan kasih sayang dan perhatian daripada anak-anak yang merupakan zuriat dan darah daging mereka. Janganlah kita menyesal setelah sekujur tubuh tua mereka sudah tidak bernyawa lagi. Bagi kita yang telah kehilangan kedua ibu bapa, janganlah lupa mendoakan keampunan dan kesejahteraan mereka di alam sana selepas setiap kali selesai solat atau pada bila-bila masa yang sesuai. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Maksudnya, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibu yang telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hinggalah akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susu ialah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian bersyukurlah kepadanya dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah
kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan. Surah Luqman ayat 14. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.